Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ketemu lagi dalam Info Bali bersama Andy Hakim. Terima kasih kerana menonton channel ini. Dalam video ini kami akan coba jawab pertanyaan anda yang ingin mengetahui tentang pelakon Amisha Patel. Apakah dia masih aktif berlakon? Amisha berumah tangga dengan siapa? Dan apa perkembangan terbarunya? Okey, kami coba jawab pertanyaan anda itu. Amisha Patel atau nama lengkapnya Amisha Amit Patel dilahirkan pada tanggal 9 Jun 1975. Amisha merupakan aktris di India dan juga model. Dia kebanyakannya muncul dalam filem-filem Bollywood dan juga pernah berlakon dalam beberapa filem Telugu dan sebuah filem Tamil. Amisha dilahirkan dalam keluarga Gujarati. Ayahnya bernama Amit Patel dan ibunya bernama Asha Patel. Amisha mempunyai seorang adik lelaki yang juga pernah berlakon di Bollywood, yaitu Ashmit Patel. Nama Amisha sebenarnya cantuman nama kedua orang tuanya, yaitu Amit dan Asha. Sejak usia 5 tahun, Amisha sudah belajar tarian klasik India, Bharatanatyam. Amisha menyelesaikan pendidikan awal dan menengahnya di Cathedral and John Connon School di Mumbai. Dia melanjutkan studinya ke Tufts University di Amerika dengan mengambil jurusan Biogenetic Engineering. Namun 2 tahun kemudian dia menukar bidang pendidikannya ke bidang ekonomi. Sebenarnya guys, setelah menyelesaikan pendidikannya, Amisha sempat berkarya sebagai penganalisis ekonomi di Khandwala Security Limited. Dia kemudian mendapat tawaran kerja daripada Morgan Stanley, namun dia menolak tawaran itu. Morgan Stanley merupakan company multinasional milik Amerika yang bergerak di bidang investment bank dan financial services dan memiliki branch di seantero dunia. Sekembalinya ke India, justru Amisha menyertai grup teater Satyadev Dubey. Dia pernah terlibat dengan pementasan grup teater tersebut walaupun tidak mendapat keizinan kedua orang tuanya. Selain menyertai grup teater itu, Amisha juga bergerak di bidang modeling. Dia menerima banyak tawaran untuk mengendorse produk-produk yang terkenal seperti Bajaj, Fair and Lovely, Cadbury, Lux dan banyak lagi produk lainnya. Kesempatan besar untuk memasuki industri filem Bollywood datang padanya. Pembuat filem terkenal Rakesh Roshan menawarkan berlakon di samping anaknya Hrithik Roshan yang merupakan teman satu sekolah Amisha dulunya. Dia ditawarkan berlakon filem Kaho Na Pyar Hai pada tahun 2000. Namun Amisha menolak tawaran itu, sebab itu Rakesh Roshan menawarkan tempat untuk Amisha dalam filem itu kepada Kareena Kapoor yang juga baru pertama kali akan berlakon. Namun Kareena akhirnya menarik diri daripada meminta filem itu setelah sempat melakukan syuting sebanyak 10%. Amisha sekali lagi ditawarkan untuk menggantikan Kareena dalam filem itu dan Rakesh Roshan menggunakan pendekatan kekeluargaan untuk memujuk Amisha. Dia mengundang keluarga Amisha untuk makan siang dan sekaligus mengemukakan tawaran itu. Amisha dengan dukungan kedua orang tuanya akhirnya setuju untuk membintangi filem itu. Ternyata filem ini benar-benar meledak di pasaran. Nama Hrithik Roshan menjadi populer dalam tempoh 1 malam saja. Begitu juga nama Amisha mendadak jadi populer. Pada tahun yang sama, Amisha juga membintangi filem keduanya, sebuah filem Telugu yang berjudul Badri, dan filem ini juga meledak di pasaran India. Amisha sebenarnya sebelum berlakon dalam filem Kaho Na Pyar Hai, dia sudah menghadiri satu screen test untuk meminta filem Gadar Ek Prem Katha berpasangan dengan pelakon hebat Sunny Deol. Nama Amisha Patel berada dalam shortlist 22 gadis yang melakukan screen test tersebut dari jumlah keseluruhan 500 orang gadis yang datang untuk audition membintangi filem itu. Dia menghabiskan waktu selama 12 jam untuk audition filem itu sebelum dia dinyatakan terpilih membintangi filem itu. Namun filem Gadar Ek Prem Katha ini hanya memulai syuting di tahun 2001 dan rilis di tahun itu juga. Filem ini meledak di pasaran. Tidak hanya itu, menerusi filem ini juga akting Amisha mendapat pujian daripada para pengkritik filem dan juga para audiens. Dia akhirnya diberikan satu trofi khusus dalam Filmfare Award, yaitu Anugerah Special Performance Award. Apakah nama Amisha sudah menjadi tarikan tersendiri kepada audiens untuk menyaksikan filem-filem lakonannya? Ternyata hal itu tidak terjadi. Filem-filem lakonan Amisha setelah itu semuanya mengalami kegagalan. Misalnya pada tahun 2001 dia membintangi filem Ye Zindagi Ka Safar. Kemudian pada tahun 2002 filem lakonannya Ab Mujhe Achhe Lagne Lage juga gagal di pasaran walaupun pasangannya dalam filem itu ialah Hrithik Roshan.
Hal ini berlanjutan terus dengan filem-filem lakonan Amisha seperti Kranti, Yehe Jalwa juga di tahun 2002 itu. Amisha sedikit lega bila filem lakonannya yang seterusnya Kya Yehi Pyar Hai bersama Aftab Shivdasani masih memberikan keuntungan kepada pembuatnya, dan ini diteruskan dengan keberhasilan filem seterusnya lakonan Amisha yaitu Hamraz yang menjadi box office. Bermula dari tahun 2003 hingga tahun 2006, Amisha masih tetap mendapat tawaran berlakon. Namun sayangnya semua filem-filem lakonannya dalam tempoh masa 3 tahun ini gagal di pasaran. Filem-filem yang menampilkan pelakon hebat bersama Amisha juga gagal menawan hati audiens. Misalnya filem Bata, dia berlakon bersama Arjun Rampal, atau Elan yang menampilkan John Abraham, Arjun Rampal dan beberapa pelakon populer lainnya. Amisha menggantikan Aishwarya Rai untuk membintangi filem Mangal Pandey The Rising bersama Amir Khan. Namun dari segi komersial, filem ini juga gagal. Begitu juga filem yang rilis pada tahun 2006 yang berjudul Mere Jiwan Sati. Dia berlakon bersama Akshay Kumar dan Karishma Kapoor. Kelihatannya Amisha memang sukar untuk meyakinkan para produser filem setelah semua filem-filem lakonannya daripada tahun 2003 hingga tahun 2006 gagal di pasaran. Walaupun pada tahun 2007 filem bajet kecil yang dibintanginya yaitu filem Honeymoon Travels Private Limited berhasil membuat keuntungan, namun filem-filem lakonannya yang lain lagi dan lagi gagal di pasaran, menyebabkan para pembuat filem merasa takut untuk mengambilnya berlakon. Hal ini berlanjutan terus hingga tahun 2011. Walau Amisha coba untuk meminta filem-filem Telugu, namun hasilnya tetap sama. Filem lakonannya gagal membuat keuntungan. Pada tanggal 23 April 2011, Amisha membuat launching production company-nya sendiri yang diberi nama Amisha Patel Production, dan dia berkolaborasi dengan bisnes partnernya Kunal Guma. Menerusi production house ini, Amisha dan partner membuat filem yang berjudul Desi Magic. Tidak dinyatakan bagaimana sambutan terhadap filem ini. Pada tahun 2013, Amisha Patel kembali muncul dalam filem sebagai pelakon undangan. Dia hanya diberikan watak sampingan dalam filem Restu. Itu pun kerana pelakon asalnya Samira Reddy menarik diri daripada filem itu. Walaupun filem ini sukses di pasaran, namun tak membawa apa-apa makna bagi Amisha sebab wataknya terlalu kecil dalam filem ini. Setelah itu dia muncul jadi pelakon utama bersama Neil Nitin Mukesh dalam filem yang berjudul Shortcut Romeo, namun filem ini juga gagal di pasaran. Kemudian pada tahun 2018, dia berlakon bersama Sunny Deol dalam filem yang berjudul Balaji Superhit. Sebenarnya filem ini sudah memulai syutingnya daripada tahun 2012, namun hanya dapat ditayangkan pada tahun 2018. Filem ini juga gagal. Amisha dikatakan turut membuat launching untuk filem Punjabi yang berjudul Fauji Band pada tahun 2020 lalu, namun tidak ada perkembangan tentang filem itu. Tentang kehidupan pribadi Amisha, dia dinyatakan bertemu buat pertama kalinya dengan pembuat filem Vikram Bhatt pada tahun 1999. Pada tahun 2002, Amisha membintangi filem yang berjudul Ab Mujhe Achhe Lagne Lage yang dibuat Vikram. Setelah itu mereka selalu dilihat bersama-sama ke mana-mana saja. Untuk pengetahuan anda, Vikram Bhatt tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Mahesh Bhatt, Mukesh Bhatt, Alia Bhatt dan lain-lain. Secara kebetulan, Vikram Bhatt memang pernah bekerja dengan Mukesh Bhatt untuk mensutradarai beberapa filemnya. Ketika menjalin hubungan dengan Amisha, sebenarnya Vikram adalah seorang duda dengan anak satu, yaitu anak perempuan. Vikram dan isterinya bercerai pada tahun 1998. Pihak media ketika itu sering memberitakan bahwa hubungan Amisha dan Vikram adalah serius dan mereka akan segera menikah. Ketika Amisha sedang berpacaran dengan Vikram, dia menghadapi masalah dengan ayahnya sendiri. Amisha menuduh ayahnya telah menyelewengkan simpanannya sebesar 120 juta rupiah. Ini menyebabkan Amisha menyeret ayahnya ke pengadilan. Dia meminta supaya ayahnya mengembalikan uangnya semula. Namun entah apa sebabnya pada bulan Januari tahun 2008, media melaporkan Amisha dan Vikram memutuskan hubungan cinta mereka yang telah terjalin selama 5 tahun. Hal itu disahkan oleh Vikram sendiri sewaktu diwawancarai oleh media Midday. Setelah berita perpisahan Amisha dan Vikram itu tersebar, ayah Amisha menyatakan kini hubungannya dengan anaknya akan kembali pulih. Ayah Amisha juga turut membuat pernyataan, kini semua orang gembira dengan berita perpisahan Amisha dan Vikram itu. Namun anehnya hubungan Amisha dan ayahnya tidak kunjung menjadi baik.
Pada tahun 2008, media memberitakan Amisha Patel dikatakan menjalin hubungan dengan seorang bisnesmen yang berpangkalan di London, iaitu Kanaf Puri. Amisha sendiri mengakui hal itu sewaktu diwawancarai oleh media Midday pada tahun 2008 itu juga. Menurut Amisha dalam wawancara itu, baginya Kanaf Puri adalah seseorang yang istimewa. Dia mengambil sedikit masa untuk menerima Kanaf dalam hidupnya. Dia merasa tidak ada orang yang dapat menggugat hubungannya dengan Kanaf. Namun dalam wawancara itu, Amisha menafikan yang dia sudah berkahwin dengan Kanaf seperti rumus yang beredar pada waktu itu. Pada tahun itu juga, media Mumbai Mirror melaporkan Amisha dilihat merayakan Raksha Bandhan, yaitu perayaan antara seorang wanita dan abang atau adik lelakinya. Amisha dilihat merayakannya dengan adiknya Ashmit Patel. Di ujung tahun itu juga, ibu Amisha, Asha Patel, mengatakan kepada media hubungan mereka sekeluarga dengan Amisha telah pulih setelah 5 tahun tidak berbaikan. Di tahun 2010, Mumbai Mirror kembali membuat laporan bahawa hubungan Amisha dan pacarnya Kanaf Puri telah berakhir. Amisha dikatakan akan fokus pada karyernya di Bollywood. Hal itu diiyakan oleh Amisha dalam postingan di Twitternya. Lama Amisha tidak menjadi pemberitaan media hinggalah pada tanggal 27 Februari 2021 yang lalu. Nama Amisha kembali menjadi pemberitaan pasalnya ada seorang produser filem yang menuduh Amisha menipunya. Menurut media First Post, Amisha Patel dituduh oleh produser Ajay Kumar Singh menipunya bila pada tahun 2017 lalu Amisha meminta Ajay Kumar membuat investment dalam filem yang akan dibuat Amisha yang berjudul Desi Magic. Kata Ajay, Amisha memintanya untuk mentransfer wang berjumlah 2.5 crore rupiah dalam akaun bank Amisha sendiri. Ajay menuduh Amisha tidak memulangkan wang itu. Amisha kemudian membuat postingan di sosial medianya tanpa menyebutkan kes tersebut dan mengatakan ada rumus yang tidak masuk akal tentang dirinya. Kata Amisha dalam postingannya itu, sebagai public figure, dia sudah biasa menghadapi rumus nakal dalam hidupnya. Come on guys, get a life, tulis Amisha dalam postingannya itu. Ditambahkannya, Tuhan memberikan segalanya untuk kita, jadi kita nikmati saja hidup ini. Menurut media, kes tersebut diperdengarkan di Mahkamah Tinggi Jharkhand baru-baru ini dan kedua belah pihak iaitu Ajay dan Amisha diperintahkan mahkamah untuk menyelesaikan kes itu dengan perbincangan dan kedua belah pihak diperintahkan untuk menyerahkan laporan bertulis tentang hal itu kepada mahkamah dalam tempoh 2 minggu yang akan datang. Yang pastinya Amisha masih hidup membujang walau kini usianya sudah mendekati 46 tahun. Tawaran berlakon untuknya sudah jauh berkurangan. Dia mencoba menjadi produser filem menerusi production house-nya sendiri pun mengalami kegagalan. Itulah nasib pelakon yang bernama Amisha Patel ini. Okey, semoga penjelasan kami tadi sudah menjawab pertanyaan anda. Terima kasih kerana bertanya. Okey, viewers sayang, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah ketemu lagi dalam video selanjutnya. Mohon subscribe bagi yang belum dan jangan lupa share video kami dengan teman-teman anda ya. Pertanyaan, pendapat atau komen anda silakan tulis di ruangan komen di bawah. Atau anda boleh juga mengirimkan pertanyaan anda ke messenger Facebook kami atau DM di Instagram kami. Guys, kami mengalukan pertanyaan dari anda. Anda boleh bertanya apa saja tentang Bollywood yang sekarang atau Bollywood yang dulu-dulu. Kami akan coba jawab pertanyaan anda itu. Terima kasih kerana menonton channel ini. Terima kasih Malaysia, terima kasih Indonesia, terima kasih di mana jua anda berada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye for now.